Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam siaran kali ini yang merupakan bahagian pertama dari peristiwa perang Khaybar. Sebab peperangan ini, sejarah tentang peperangan ini perlu dibahagikan berdasarkan kepada sebab-sebab kejadian yang mana insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya pada siaran kali ini, yang kemudiannya insya-Allah akan kita selongkar peristiwa perang itu sendiri dan beberapa peristiwa yang cukup meninggalkan kesan pasca peperangan yang insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita susuri sehingga perang Khaybar ini rantai sirah selepas hijrah, iaitu urutan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku bagi masyarakat Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda berhijrah ke Yasrib yang kemudiannya dikenali sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun kedua Hijriah berlakunya perang Badar, iaitu menentang orang-orang Quraisy Makkah. Sebab-sebab dan apa yang berlaku telah pun sama-sama kita makluminya, dan peperangan Badar ini berpihak kepada kemenangan di sisi orang-orang Islam. Kemudian perang Uhud juga menentang musuh yang sama, pemimpin tentera yang sama, Abu Sufyan bin Harb, yang ketika itu belum masuk Islam. Dan ini berlaku dalam bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini. Di tahun yang keempat, pengusiran Yahudi Bani Nadir yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal tahun keempat ini, di mana mereka merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal antara mereka dengan Nabi telah ada satu perjanjian kerjasama, tapi dalam pada itu mereka belut. Namun akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian perang Khandaq, di mana peperangan ini berlaku dengan orang-orang Quraisy Makkah bekerjasama dengan puak-puak Yahudi dan beberapa puak Arab yang lain, menjadi barisan tentera yang bersekutu yang sama untuk mengepung Madinah. Dan peristiwa ini berlaku dalam bulan Jamadil Awal tahun kelima Hijriah. Sekali lagi, peperangan Khandaq ini menyaksikan tentera Islam berjaya mencapai kemenangan. Tahun ke-6 pula berlakunya perjanjian damai Al-Hudaybiyah, iaitu dalam bulan Zulkaadah. Nabi dihalang untuk menunaikan umrah. Maka dari situlah tercetusnya perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Makkah
iaitu untuk mengadakan gencatan senjata setidak-tidaknya selama 10 tahun tidak berperang. Kemudian sekembalinya Nabi dari perjanjian Hudaibiyah ini, baginda mengutus surat kepada pembesar-pembesar negara, pemimpin-pemimpin kaum, iaitu yang dikenali dengan peristiwa dakwah alamiyah yang kita sentuh dalam siaran yang lalu, walhamdulillah. Dan ini berlangsung antara bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah sehingga bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dapati bahawa inilah rantai sirah selepas hijrah Nabi SAW yang berlaku sebelum tercetusnya apa yang dikenali dengan Perang Khaybar. Kita hayati sedikit pengenalan tentang Khaybar, lokasi dan masyarakatnya. Pertama sekali, Khaybar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab atau Arabian Peninsula, semenanjung tanah Arab. Kawasan ini subur untuk dicocok tanam, dan antara hasil tanaman yang paling menjadi boleh dikatakan income bagi penduduk Khaybar ini adalah tanaman kurma dan buah zaitun. Ini yang mereka tanam selain daripada anggur dan sebagainya. Dan ini diusahakan oleh orang-orang Yahudi, terutamanya setelah Yahudi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi memang ada macam yang kita sebutkan tadi, bila kita kembali ke rantai sejarah ini, kita dapati bahawa tahun keempat orang-orang Yahudi Bani Nadir, apabila mereka ini meninggalkan Madinah kerana gagal untuk membunuh Nabi, tempat yang mereka tuju adalah Khaybar. Tempat mereka, geng mereka. Jadi mereka ini mendapati bahawa sejak Nabi SAW tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, nampaknya apa yang mereka lakukan sebelum ini di Madinah nampaknya banyak yang tersekat. Umpamanya lah, mereka melaga-lagakan, mengadu domba, kata orang, antara dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, untuk sering bertelaga. Jadi kalau antara dua kabilah Arab ini, Aus dan Khazraj ini sering bertelaga, mereka ini tak dapat nak fikirkan benda-benda dan kemajuan-kemajuan diri mereka sendiri. Lebih-lebih lagi dalam hal-hal ekonomi. Sebab itu ekonomi Madinah ketika itu dikuasai oleh mereka, orang-orang Yahudi ni. Tapi sejak Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, orang-orang kabilah Aus dan Khazraj ini berjaya disatukan sebagai orang-orang Ansar. Dipersaudarakan. Dan kemudian daripada segi syariat Islam pula, sedikit demi sedikit membasmi pengamalan riba dan sebagainya. Jadi banyak mereka merasakan bahawa amalan mereka, kebiasaan mereka sebelum ini tersekat. Ini yang pertamanya. Jadi Khaybar ni suatu daerah yang subur, yang mana Khaybar ini terletak sekitar 150 km ke utara Madinah dan berjiran dengan orang-orang Arab Bani Ghatafan. Orang-orang Arab Bani Ghatafan antara mereka yang menyertai perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka hidup berjiran dengan orang-orang Arab ini dengan penuh rukun dan damai. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Kita sedia maklum, mereka ini tidak akan berbuat baik kecuali ada udang di sebalik batu. Ada tujuan dan hasrat mereka. Namun tidak semualah. Namun tidak semua. Khaybar juga boleh disifatkan sebagai pusat ekonomi orang-orang Yahudi di semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Dan peperangan terjadi pada penghujung bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Maknanya tak lama selepas Nabi SAW mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin kaum. Jadi bagi para pemimpin Khaybar ini, nampaknya Nabi tidak mengutus surat. Tapi sebaliknya, Nabi bersama dengan para sahabat menyediakan tentera untuk ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu dilihat secara positif. Perang Khaybar ini berbeza dengan siri peperangan yang lalu, iaitu perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Ini 3 peperangan yang besar ni lah. 3 peperangan ini musuh datang, musuh mulakan. Dengan erti kata, sebagai contoh yang terdekat, perang Khandaq itu sendiri, Madinah dikepung. Madinah dikepung. Maknanya pihak musuh yang datang ke Madinah, ibarat orang-orang Islam diserang. Orang-orang ataupun pihak musuh ini yang memulakan. Berbanding dengan perang Khaybar, seakan-akan ia dilihat sebagai Islam yang memulakan. Nabi yang bergerak meninggalkan Madinah menuju ke utara 150 km ke Khaybar, datang ke Khaybar, kepung Khaybar. Ia seakan-akan dilihat Islam yang memulakan. Nabi kesayangan kita ini yang memulakan peperangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam disebutkan tadi, perlu kita tinjau dengan lebih mendalam untuk melihat hakikat peristiwanya. Apabila orang-orang Yahudi Bani Nadir tahun ke-4 Hijriah meninggalkan Madinah, mereka menuju ke Khaybar. Antara orang-orang penduduk Khaybar dengan orang-orang Islam tak ada masalah apa-apa. Tapi apabila orang-orang Yahudi, mereka dengan mereka ini, lagi-lagi mereka yang daripada kalangan Bani Nadir ini, ingin mendapat tempat di Khaybar, mereka mula memomok-momokkan. Mula bercerita tentang benda-benda yang tak seharusnya, mengada-ngadakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi sendiri, kalaulah mereka ini terhadap para nabi yang Allah utuskan, para rasul yang Allah utuskan kepada mereka, mereka sanggup dustakan, mereka sanggup berbohong atas nama para nabi dan rasul ini. Mereka katakan Nabi Musa pernah mengatakan sekian. Nabi Daud pernah bersabda sekian. Padahal Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya tak pernah pun menyatakan apa yang didakwakan mereka. So, kalau itu mereka boleh lakukan ke atas Nabi-Nabi mereka, Rasul-Rasul mereka, apatah lagi kalau ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari sudut bangsa saja tak sama keturunan dengan mereka. Muhammad ni daripada orang-orang Arab, di sisi mereka lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mereka ini memujuk orang-orang Khaybar, mari kita berperang,
dan mereka tahu kekuatan tentera mereka tak mencukupi untuk mengalahkan orang-orang Islam pada ketika itu yang mereka pergi ke Makkah, ajak orang-orang musyrikin Quraisy kerjasama. Dan beberapa puak Arab termasuk Bani Ghatafan ini yang berjiran dengan mereka ni, kita bersatu sebagai satu pasukan tentera. Tercetuslah perang Khandaq, perang Ahzab ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk menyelesaikan isu kekuatan tentera ini, nampaknya permusuhan seperti ini berbanding dengan Raja Parsi, berbanding dengan Raja Rom, berbanding dengan Raja Mesir dan beberapa puak Arab yang lain, di mana Nabi mengajak mereka menerusi mengutus surat. Tapi dengan orang-orang Khaybar perlu dengan kekuatan tentera. Ini dakwah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lain orang, lain metod dakwah yang perlu disampaikan. Orang A mungkin sesuai dengan cara tegas, tapi orang B tidak. Ia perlu dengan cara dipujuk. Orang C pula mungkin lebih kepada cara merayu. So ini metod dalam dakwah. Berbeza kumpulan orang, berbezalah cara yang disesuaikan. Hatta orang yang pertama, cara tegas sekalipun, taklah setiap kali tegas. Kadang-kadang cara memujuk perlu digunakan. Cara merayu perlu diguna pakai. Jadi inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah yang kita sebutkan tadi. Perlu dilihat daripada positifnya. Perlu dilihat daripada angle di mana ianya tak boleh tidak. Nabi SAW perlu menyediakan pasukan tentera untuk ke Khaybar. Namun kita sedia maklum, menyiapkan tentera yang datang dengan senjata tidak semestinya berakhir dengan peperangan. Macam orang-orang dulu, kan, kalau di rumah boleh dikatakan hampir setiap rumah ada apa? Digantungkan rotan belakang pintu. Kan? Bila pintu ditutup, nampak rotan. Maknanya kalau anak umpamanya nak keluar lah, pintu ditutup, anak nak keluar, dia nampak rotan je, tak berani nak keluar. Pasal apa? Nanti ini rotan yang aku kena kalau aku keluar gitu aja. So, ini contoh aja. Orang dulu-dulu lah kan. Contoh aja. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang begitulah. Senjata ini sebagai melambangkan kehebatan, kekuatan dan sebagainya. Tapi tidak semestinya ia digunakan. Itu dasar Islam. Tak semestinya digunakan. Macam rotan tadi digantung, tak semestinya digunakan. Anak tak bersalah, buat apa nak pukul? Contoh je. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Quran ada mengkhabarkan tentang hal ini. Menerusi surah Al-Fatah ayat 20 antaranya. Al-Quran mengkhabarkan tentang perang Khaybar ini. Kita sedia maklum surah Al-Fatah ini antara ayat-ayatnya turun dalam perjalanan Nabi pulang daripada Hudaybiyah selepas perjanjian damai ini menuju ke Al-Madinah. Malaikat Jibril menyampaikan firman-firman Allah. So dalam firman-firman Allah ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah memuliakan orang-orang yang memberi pengakuan taat setianya di Hudaybiyah, iaitu Bai'ah Ridwan. Tuhan menunjukkan firman-Nya ataupun menujukan firman-Nya ini kepada orang-orang ini, wa'adakumullahu maghanima katsirah.
Allah menjanjikan kepada kamu maghanima kathirah. Maghanim ini adalah harta-harta rampasan perang yang kathirah, yang banyak, ta'khudunaha, yang kamu akan mendapatkannya. So para ulama, para mufassirin menyatakan maghanima kathirah ini, harta rampasan perang ini dapatnya bila ya? Iaitu menerusi perang Khaybar. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Lalu ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta ia telah menahan tangan manusia, yakni pihak musuh di sana, iaitu di Khaybar, daripada menyerang kamu. So ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita melihat Nabi mengajak tentera Islam untuk meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar, kepung Khaybar, bukan ikut suka hati Nabi, bukan ikut sedap Nabi, kehendak Nabi. Tak. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah perintah Allah. Sehingga Allah berfirman, fa'ajjala lakum. Allah segerakan untuk kamu mendapat harta rampasan perang ini. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Ini dia bagi orang-orang yang beriman ini, agar ia menjadi tanda yang membuktikan kebenaran janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan ia memberikan hidayah kepada kamu, wahai orang-orang beriman ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan mereka ini melahirkan sumpah janji taat setia mereka di Hudaibiyah ini. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada mereka, siratan mustaqima, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jamaah boleh merujuklah kepada kitab-kitab tafsir surah Al-Fatah ayat 20. Kita tinjau pula sebab terjadinya perang Khaybar ini. Pertamanya, permusuhan Yahudi sejak awal. Ini kalau kita selongkar memang panjang lebar. Secara ringkasnya kita akui bahawa Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi yang terakhir tak disenangi oleh orang-orang Yahudi. Sebab mereka menjangkakan daripada awal lagi Nabi yang terakhir datangnya daripada keturunan Nabi Allah Ishaq, anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Daripada Nabi Ishaq ini lahirlah Nabi Allah Yaqub, yang mana dari Nabi Yaqub ini datanglah keturunan Israel. Kita maklum Yaqub, Nabi Yaqub, gelarannya, nickname-nya adalah Israel, yang bermaksud hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka melihat sejak daripada itu, sejak daripada Nabi Allah Yusuf yang merupakan salah seorang anak Nabi Allah Yaqub, kemudian Nabi-Nabi seterusnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya, sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, adalah datang daripada belah keturunan Nabi Allah Ishaq, anak Nabi Allah Ibrahim. Maka mereka menjangkakan Nabi yang terakhir ini mesti datang daripada keturunan mereka. Tapi sebaliknya, kehendak Allah, Allah memilih Nabi yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW, yang datang daripada keturunan Nabi Ismail, juga anak Nabi Allah Ibrahim. Jadi mereka kurang senang. Sebab itu mereka memusuhi. Bahkan mereka berikan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin
Quraisy. Sejak daripada Nabi belum hijrah lagi, mereka berikan kerjasama. Antaranya itulah dengan turunnya surah Al-Kahfi dan sebagainya kan. So ini yang pertama. Kedua, macam disebutkan tadi, sebab terjadinya perang ini adalah pengusiran Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ini. Ketiga, keterlibatan Bani Quraizah, satu lagi puak Yahudi, yang membantu pihak musuh dalam perang Khandaq. Ini dia. Nampak mereka seakan-akan berkomplot lah. Sebab yang keempat, untuk melemahkan penguasaan ekonomi orang-orang Yahudi, ialah memang kalau nak diikutkan, nak melemahkan sistem ekonomi satu pihak, mesti satu pihak yang nak melemahkan itu menampakkan sistemnya yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih sesuai diterima pakai, diamalkan. Namun kita sedia maklum, nak melemahkan ini bermaksud dasar orang-orang Yahudi dalam ekonomi mereka adalah dasar pengamalan dan menghidupkan dasar-dasar riba. Riba ini berteraskan kepada mengukuhkan, menguatkan satu penguasaan seseorang ataupun segolongan orang dan melemahkan yang lain. Jadi bagi orang-orang Yahudi, sistem ekonomi mereka adalah untuk memperkukuhkan ekonomi mereka selama-lamanya, seterusnya, dan menolak sistem ekonomi yang lain. Dan ini mereka mengamalkan dasar-dasar riba dalam banyak perkara. Ialah satu topik yang cukup luas untuk diperkatakan. Namun inilah antara lain tujuan untuk Nabi SAW melemahkan penguasaan ekonomi orang-orang Yahudi. Dan di samping itu juga antara sebab terjadinya perang Khaybar ini adalah menghentikan onar Yahudi di Jazirah Arab. Iaitu onar ni, macam kita sedia maklum, apa yang mereka buat terhadap dua kabilah Arab di Madinah, iaitu orang-orang kabilah Aus dan Khazraj, dilaga-lagakan. Dilaga-lagakan. Mereka berperang. Bila berperang, orang-orang ini perlukan senjata tak? Mereka jual senjata. Keuntungan balik kepada mereka. Terluka, perlu obat, mereka jual obat. Menguntungkan mereka. Dan banyak segi lah. Jadi ada saja kekacauan demi kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di mana ini antara sebab-sebab terjadinya perang Khaybar ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tinjau firman Allah, antaranya kenyataan Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah menyatakan kebencian dan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang diberikan kitab ini tidak berselisih mengenai agama Islam, dan enggan mereka ini menerima Islam yang dibawa oleh Nabi kita, melainkan mereka telah sampai kepada mereka ini pengetahuan yang sah.
tentang kebenarannya. Maknanya kebenaran Islam ini telah sah. Telah sah. Maknanya mereka tahu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, mereka mengetahuinya seperti mereka ini kenal betul dengan anak mereka. Insya-Allah. Begitu sekali. Jadi perselisihan itu pula semata-mata kerana kenapa Baghyan bainahum. Ini yang kita kena sedarilah. Iaitu kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Itu dia. Jadi bukanlah Islam ini mengajak kepada permusuhan. Bahkan ayat ini sendiri pun bukan menimbulkan kebencian. Bukan mengajak kepada kebencian terhadap mereka. Tidak. Hanya mendedahkan bahawa inilah yang ada. Sebab itu Nabi SAW nak menghentikan onar mereka ini. Sebab ini merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sejarah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sejarah pada ketika itu, permusuhan yang ada pada ketika itu. Yang mana setiap zaman berbeza situasinya, berbeza keadaan dan ihwalnya. Maka itulah tidak boleh ayat-ayat seperti ini diambil dengan begitu just kata orang itu petik saja lalu dijadikan hujah untuk membuat keganasan ke, membuat kata orang itu permusuhan ke apa ke. Tidak. Kita harus melihat situasi-situasi yang relevan, yang sesuai. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedikit berhubung dengan permulaan ataupun bahagian pertama perang Khaybar ini. InsyaAllah seperti mana yang dikatakan di awal tadi, kita akan melihat nanti insyaAllah lanjutan peristiwa ini dan juga pasca perang Khaybar ini. InsyaAllah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.